Tuan-tuan yang dah masuk, tolong share lokasi tuan-tuan dan bagi tahu tuan-tuan punya apa tu, di tempat tuan-tuan signal bagus ataupun tidak. Silakan jumpa masuk. Silakan jumpa masuk. Silakan jumpa masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan signal di tempat tuan-tuan okey ke tidak. Silakan. 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 Silakan jumpa masuk. Siapa yang dah masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. InsyaAllah kita akan mula sebentar lagi. Silakan jumpa masuk. Lagi 1-2 minit kita start insyaAllah. Silakan jemput masuk. Hari ini kita baca ayat 12 ya tuan-tuan daripada surah Yasin. Siapa yang ada Quran di tangan tu boleh buka handphone dia ke tengok ayat 12 surah Yasin. So hari ini kita akan bahaskan ayat ni insya-Allah. Baik, kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca umur kitab iaitu surah Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita yang mana tadi saya dah sebut kita akan bahaskan ayat yang ke-12 daripada
surah Yasin. Saya baca dulu, tuan-tuan puan-puan simak insya-Allah. Tuan-tuan tengok skrin pun insya-Allah nanti tuan boleh tu, tak payah, tak perlu ada Quran dekat depan tuan-tuan dulu pun tak apa ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyi al mauta. Kemudian wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubinin. Mari kita tengok dulu makna dia, apa maksud ayat ni. Allah menyebut inna nahnu nuhyi al mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami, ada dua kali kami di sini. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, kata Allah. Kamilah yang telah menghidupkan orang-orang yang telah mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kata Allah. Dan kami jugalah, ataupun kami menulis, kami catat apa yang telah dahulunya mereka kerjakan, wa atharahum, serta bekas-bekas peninggalan mereka. Apa yang mereka kerjakan beserta dengan bekas ataupun akibat ataupun hasil ataupun kesan daripada apa yang mereka kerjakan. Itu maksudnya Allah tulis apa yang mereka kerjakan. Bukan itu saja tuan-tuan, kesan daripada apa yang mereka tulis, yang mereka kerjakan tu pun Allah akan catat juga. Apa maksud dia? Kejap kita bahas. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Allah. Dan sesungguhnya dan semua ataupun dan segala sesuatu kami hitung ataupun kami kumpulkan di dalam kitab yang nyata, fi imamin mubin. Fi imamin mubin ini kalau dalam penafsiran disebut sebagai kitab yang nyata. Mubin ni nyata. Imam sepatutnya hadapan kan. Tapi dalam konteks ini imam ni maksudnya ialah kitab catatan. Kitab catatan, yang mana kitab inilah yang akan menjadi rujukan nanti kepada kita kalau kita tak percaya. Allah Subhanahu Wa Taala ni nak tunjukkan keadilan dia amat sangat, walaupun dia tahu mana yang kita buat, mana yang kita tak buat, tapi dicatat dalam kitab ni antara lain tujuannya ialah supaya kita tidak ada penafian. Kita tidak ada penafian, yang mana betul lah, memang itulah yang kita lakukan, memang itulah yang kita buat. Jadi dalam kitab ni dia tulis semua sekalian. Tu imamin maksudnya dalam konteks ini ialah kitab. Okey. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah. Sesungguhnya kamilah yang hidupkan orang-orang yang telah mati. So di sini Allah Ta'ala nak kita mempunyai akidah bahawasanya kita ni nanti akan hidup semula. Kita akan hidup semula. Itu antaranya lah, ada banyak penafsiran tentang perkara ini, tapi yang paling nyata yang kita boleh tengok di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala tu nak nak kita yakin bahawasanya Allah akan hidupkan kita semula. Sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan kita semula nanti. Jadi ini menafikan segala pemahaman, segala akidah-akidah yang selain daripada yang tersebut. Jadi Allah Ta'ala nak kita berakidah bahawasanya yakinlah bahawasanya nanti Allah lah yang akan menghidupkan semula kita selepas kematian kita. Itu yang pertama. Itu rasanya semua orang boleh faham kan. Tapi ada juga penafsiran yang menyebut hidupkan semula ni ada sebahagian penafsiran, tapi tidaklah begitu popular sangat berbanding dengan penafsiran yang pertama tadi, Allah yang bangkitkan kita selepas kita mati. Dia sebut bangkit ataupun hidupkan semula setelah mati ni antara lain maksudnya ialah dulu kita jahil, kemudian Allah bagi kita ilmu pengetahuan, di situlah baru kita hidup. Sebab orang yang akidah dia rosak ataupun akidah dia salah ataupun tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni diumpamakan seperti orang yang mati. Apabila dia kenal agama, kenal Allah, dia tahu tujuan hidup dia lah untuk berbakti, untuk beramal, untuk beribadat, maka barulah dia dikonsider sebagai orang hidup ikut penafsiran tersebut. Tapi yang paling popular sekali penafsirannya ialah Allah lah yang hidupkan kita selepas kita mati. Okey, kemudian dalam rangkap berikutnya Allah Ta'ala sebut, dia tulis tuan-tuan ini wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang ni yang kita kena yang syahid dia yang saya nak sembang dengan tuan-tuan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis apa yang qaddamu, apa yang telah dahulunya kamu kerjakan, wa atharahum. Maknanya macam ni tuan-tuan.
Allah dia catat apa yang kita kerjakan semasa kita hidup. Bila kita lakukan sesuatu, dia mesti ada akibat, tuan-tuan. Tuan-tuan makan, akibatnya tuan-tuan kenyang. Kan? Tuan-tuan tak makan, akibatnya tuan-tuan lapar. Jadi setiap yang tuan-tuan buat tu dia ada akibat. Bila tuan-tuan mengajar, ajar anak-anak tuan-tuan, nanti anak-anak akibat dia anak tuan pandai lah. Bila tuan-tuan tak ajar pun ada akibat. Akibat dia mereka jadi bodoh lah. Kalau tuan-tuan tak ajar dia ataupun tak hantar dia pergi belajar, dia jadi bodoh lah. Biasanya gitulah. So dia ada sebab dan akibat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kata dia catat. Dia catat apa yang kamu kerjakan dan akibat daripada apa yang kamu lakukan tersebut. Allah Taala catat. Akibat di dunia lah. Contohnya apa ya? Contohnya kamu ajar Quran contohnya, ajar jiran, anak-anak jiran mengaji kan. Jadi bila anak-anak jiran tu mengaji, dia pandai mengaji, kemudian dia teruskan mengaji sampai dewasa. Jadi selama mana dia mengaji tu Allah Taala akan catat. Ini hasil daripada didikan jiran di makcik apa, makcik Minah ke, pakcik Taib ke, tak kira. Jadi hasil daripada didikan makcik dengan pakcik ni, dia teruskan mengaji dan dia ajar pula anak dia. Itu kita panggil dia kesan. Jadi Allah bukan sekadar menulis perbuatan makcik semasa mengajar mengaji. Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis kesan daripada apa yang dilakukan oleh makcik ni. Makcik dengan pakcik. Anak murid dia akan ajar pula anak-anak dia nanti, anak ajar anak-anak, dan ada pula yang bestnya salah seorang daripada anak-anak murid ataupun anak-anak murid dia punya cucu ke apa kan, boleh jadi orang yang mengajar Al-Quran juga, hasil daripada didikan bapa ni. Jadi semua tu adalah apa kita panggil hasil daripada perbuatan yang dilakukan oleh makcik-makcik dengan pakcik yang mengajar Quran mula-mula tadi. Ataupun tuan-tuan tuan-tuan bina masjid contohnya kan. Kemudian masjid tu digunakan untuk solat dan sebagainya. Itu kita panggil kesan-kesan daripada peninggalan tu, tuan-tuan. Jadi Allah sebut yang pertama, dialah yang hidupkan kamu selepas kamu mati. Allah dialah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati, itu yang pertama. Yang keduanya Allah Taala kata dia catat ni orang ni. Dia catat orang yang pernah hidup ni, dia catat apa yang dia pernah amalkan dan kesan daripada amalan tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok rangkap berikutnya apa Allah Taala sebut ni. Tuan-tuan jangan lupa di hujung nanti saya nak, kalau tuan-tuan sebagai ulul albab, apalah maksud ayat ni, Allah sampaikan ayat ni pada kita. Okey, tengok ni ayat ni. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan tiap sesuatu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami kumpul, kami catat, kami hitung, kami kumpul di dalam kitab yang nyata. So kitab yang nyata ni ada penafsiran yang menyebut kitab yang Allah Taala simpan di Lauh Mahfuz yang akan dibuka balik semula kepada kita bila kita berjumpa dengan dia nanti. Yang mana inilah kitab amalan kita, catatan kita. Yang dicatatlah. Biasa yang catatkan malaikat di sebelah kiri dan sebelah kanan kita, dia catat semua setiap satu yang kita buat, sehingga kita ni tak boleh nak deny perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Faham tuan? Tapi tuan-tuan jangan lupa tau, kadang-kadang ada juga yang kita terkejut dengan pahala kita yang banyak. Jangan main-main. Ini bukan benda negatif semata-mata tau. Ini cerita positif pun banyak juga. Sebab tuan-tuan tak tahu amalan sedikit yang tuan-tuan buat tu rupanya kesan dia membawa kepada pahala yang sangat besar. Sebab tu tuan-tuan dianjurkan, untuk memulakan sesuatu yang baik. Tuan-tuan jangan lupa di hujung nanti kita akan bahaskan tentang apa tahu? Kita akan bahaskan tentang, kalaulah andai kata tuan-tuan ni sebagai ulul albab, orang yang faham maksud di sebalik ayat, saya nak tanya apalah yang Allah Ta'ala nak sampaikan dekat kita melalui ayat ni. Bukan terjemah balik apa yang Allah Ta'ala sebut, itu semua orang boleh faham kan. Tapi di sebalik statement yang Allah Ta'ala bagi ni sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak pada diri kita. Saya percaya tuan-tuan semua boleh nampak. Sekarang pun dah start nampak kan. Nanti di hujung nanti tuan-tuan kita bahas mula. Nanti kalau tuan-tuan nak type pun boleh bagi tahu kenapa Allah Ta'ala sampaikan ayat ni pada kita. Tuan-tuan. Okay, sekali lagi saya nak jelaskan tapi dengan ayat di hadapan tuan-tuan ya. Okay, tengok elok ya. Okay. Ada apa ni? Ada 3 rangkap lah dekat sini. Allah Ta'ala kata yang pertama sekali, Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ini kita consider sebagai rangkap pertama tuan-tuan. Okey, ni rangkap kedua pula. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ni tak payah pun tak apa sebab ada jim tu kan. Kalau rangkap yang ada tulisan kat atas di jim ke sod lam ya ke, tuan-tuan automatically tahu. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Kita consider ni sebagai 3 rangkap. Okey, rangkap yang pertama, sesungguhnya kami, ada 2 kali kami kat sini, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kami tulis apa yang telah mereka dulu kerjakan dan kesan daripada apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Faham tuan-tuan?
Kemudian wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu dan tiap sesuatu yang mereka amalkan, yang mereka tinggalkan, kami telah kumpul, kami telah tuliskan di dalam kitab yang nyata. 3 benda. Kami hidupkan orang mati, kami tulis perbuatan dan kesan daripada perbuatan mereka, dan kami kumpul semua tulisan tersebut di dalam kitab yang nyata. Okay, cuba kita tengok secara harfiah pula rangkap yang pertama dulu. Inna ni ada 2 kalimat tuan-tuan. Yang pertama inna, yang kedua na. Dia asal perkataan ni innana tau. Asalnya perkataan ni inna na, ada 2. Jadi Rasulullah ajar kita baca inna saja, tak payah baca innana. Inna. So kat sini inna satu kalimat, na kalimat yang kedua. Inna sesungguhnya, na maknanya kami. Sesungguhnya kami. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kalimat nahnu ni tak ada sekalipun, kita akan faham ayat ni. Tak ada masalah. Tapi kenapa dah lah kat sini ada inna, tambah lagi sekali nahnu dekat sini. Ni dua-dua kalimat ganti nama diri tau. Na dengan nahnu. Inna kalimat lain tau. Kan saya kata innana kan. Okay. Inna yang pertama tu sesungguhnya bukan. Inna yang kedua. Na yang kedua ni. Na kami. Nahnu kami. Jadi kalau anda kata Allah Ta'ala guna kaedah ni tuan-tuan. Itu tanda dia Allah Ta'ala nak tegaskan benda itu. Itu termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan penegasan ataupun taukid kita panggil dalam bahasa Arab. Sesungguhnya akulah yang tolong kau dulu. Katalah ada orang mengungkitnya tu kan. Sesungguhnya akulah yang tolong kau dulu. Kenapa pakai 2 kali aku? Sekali pun kau faham juga. Sebab nak tunjukkan penegasan dekat sini. Sesungguhnya mak engkau ni dulu tolong. Sesungguhnya bapak engkau ni dulu kerja keras, besarkan kau, hantar kau pergi salah. Jadi bila ada 2 kali disebutkan perkataan yang sama, itu salah satu daripada tanda Allah Ta'ala nak tegaskan benda tu, atau dalam kaedah bahasa Arab disebut sebagai taukid. Jadi sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati, bukan orang lain tuan-tuan. Tak ada siapa pun yang boleh menghidupkan orang yang mati kecuali Allah. Kalau ada pun nabi-nabi tertentu yang Allah Ta'ala bagi keizinan pun dengan dengan keizinan Allah. Dia tak boleh suka-suka hidupkan orang mati. Kalau Allah tak izin tak jadi juga. Jadi Nabi Isa contohnya kan, dia boleh hidupkan orang yang mati, tapi dengan keizinan Allah Azza wa Jalla juga. So Allah kata kamilah, kata Allah Subhanahu, kamilah yang hidupkan orang-orang yang telah mati. Itu maksudnya. So kalau tuan-tuan tengok dalam konteks saya ini lebih kepada hal yang berkaitan dengan akidah lah. Kita tak boleh anggap kita kena yakin bahawasanya yang mampu menghidupkan orang mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Boleh tuan-tuan? Okay. Inna, nahnu, kami. Ini Allah Ta'ala ulang balik kalimat ni. Macam saya sebut tadi, ini termasuk dalam hal yang berkaitan dengan taukid. So nahnu ni ialah kalimat isim. Inna ada 2 kalimat. Inna sesungguhnya dia ialah kalimat haraf, iaitu haraf penegasan. Kemudian na merupakan kalimat isim. Isim apa? Isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. Nahnu pun sama tuan-tuan. Dia sama macam na. Dia merupakan kalimat isim juga, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi dia. Apa gelaran dia? Isim ganti nama diri. Kemudian nuhyi. Cuba tengok ni, kami menghidupkan. Ni cuba tuan-tuan jawab. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Kami menghidupkan, kami duduk, kami makan, kami pergi, kami berdiri, kami berjalan. Itu kalimat apa tuan-tuan? Isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Tentulah kalimat fi'il, betul tak? Kalimat perbuatan kan? Sebab kalimat perbuatan wajib kena ada ganti nama diri yang disebutkan dalam terjemahan. So kalau saya tanya tuan-tuan, nahnu, inilah kalimat fi'il. Fi'il apa? Ustaz, saya tak nampak telah kat sini Ustaz. So kalau tak ada terjemahan dia kalimat telah, maka kalimat ni fi'il tapi fi'il mudhari', present tense. Kalau dalam bahasa Inggeris lah, present tense dia panggil. So setiap kali kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, ni kerja tuan-tuan. Tengok sini. Ni pelajaran peringkat kedua nanti. Setiap kali tuan-tuan jumpa pelajaran peringkat kedua, kalau tuan-tuan jumpa fi'il, perbuatan, 3 soalan ni akan ditanya. Apa ganti nama diri dekat dalam tu? Kemudian rujuk kepada siapa ganti nama diri tersebut? Kemudian ada atau tidak maf'ulun bih? Tengok sini balik. Okay, saya nak tanya 3 soalan tersebut. Kita pergi tadi kalimatnya nuhyi kan, kalimat fi'il kan. Okey. Apa ganti nama diri dekat dalam ni? Okey Ustaz, tak payah tanya, kami dah nampak. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah kami. Settle Okey, soalan saya yang kedua. Kami ni rujuk pada siapa? Ganti nama diri tu rujuk pada siapa? Cuba tuan-tuan jawab. Sesungguhnya kamilah, kami menghidupkan orang-orang yang mati. Kami 3 kali kami. Kami rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Okey, sekarang ni saya nak tanya, ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Saya pernah sebut dengan tuan-tuan, maknanya yang kena buat. Tuan-tuan tengok sini. Maf'ulun bih ni, tuan-tuan, kalau aku makan nasi, maf'ulun bih di mana?
Maf'ulun bih dia nasi lah, sebab perbuatannya aku makan, yang kena makan tu nasi kan. Jadi yang kena buat, kalau perbuatannya makan, yang kena makan lah. Kalau perbuatannya aku menggoreng nasi, aku menggoreng tu perbuatan kan. Apa yang kena goreng? Nasi. Nasi lah jadi maf'ulun bih. Aku menggoreng ayam. Jadi yang kena goreng tu ayam. Jadi ayam tu kita panggil maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih ni maknanya yang kena buat. Dia asal perkataan fa'il juga. Fa'il tu buat kan, kalau maf'ul yang kena buat. Fa'il maf'ul kan, fa'il maf'ul daripada fa'il lam juga. Faham tuan Okey. Sekarang ni saya tanya balik soalan, apa ganti nama diri dalam fa'il nahnu? Kami. Kami rujuk pada siapa? Kami rujuk pada Allah dan kerajaannya lah. Okey. Sekarang ni ada tak yang dihidupkan oleh kami ni? Jawapannya adalah ustaz. Siapa? Al-Mauta ni lah. Pak Al-Mauta. Al-Mauta merupakan maf'ulun bih kepada perbuatan kami menghidupkan tu. Okey, so al-mauta ni isim ke fi'il ke haraf? Jawapannya ustaz, kalau nak jadi maf'ulun bih kena isim lah ustaz. Mana maf'ulun bih tu boleh terdiri daripada fi'il dan haraf? Dia kena isim lah. Okey, sekarang ni kalau isim, ada tak tanda teknikal yang menunjukkan kalimat ni kalimat isim tuan? Cuba tengok. Tanda yang menunjukkan kalimat tu kalimat isim kan ada 3. Kadang ada alif lam, kadang ada tanwin, kadang ujung dia baris bawah. Cuba tengok balik. Mana tanda teknikal kat sini tuan? Ustaz, tak boleh tunjuk ustaz, nampak ni al. So, automatik ini merupakan kalimat isim. So, tanda teknikal ialah al dekat sini. Faham tuan Okey. Ayat ni rangkap ni faham Sesungguhnya kami yang telah menghidupkan orang yang mati. Okey, kita pergi pada rangkap yang kedua. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Maksudnya apa? Dan kami tulis. Naktubu tu kami tulis ma apa yang qaddamu. Mereka telah kerjakan dulu. Dulu mereka telah qaddam ni dulu tau maksud dia. Qaddamu ni dulu. Jadi dulu apa? Dulu yang perbuatan yang telah mereka kerjakan. Apa yang telah dulunya mereka kerjakan wa atharahum, dan kesan mereka. Kesan daripada perbuatan mereka. Faham makna dia? Kami tulis, kami catat apa yang telah mereka kerjakan dan apa kesan daripada perbuatan mereka. Tengok secara teknikal dia. Wa makna dan tuan-tuan. Ini merupakan kalimat haraf. Betul kan? Haraf apa tuan-tuan? Wah. Ingat tak? Nanti saya pergi dekat sini. Wah ni dekat haraf kan? Ni diagram kedua. Wah dekat sini awak. So gelaran ni apa tuan-tuan? Gelaran ni ialah haraf penyambung cerita. Betul kan? Gelaran ni ialah haraf penyambung cerita dekat sini. Okey, settle. Habis wah ini tadi. Wah, okey. Pergi pada nak tubuh pula Wah nak tubuh. Nak tubuh maknanya apa tuan-tuan? Tengok sini. Kami tulis. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Kami tulis. Tentulah fi'il ustaz, kami tulis. Okey, fi'il ada 3. Fi'il mudhari', fi'il madhi dengan fi'il amar. Fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku. Fi'il mudhari' fi'il madhi perbuatan yang telah berlaku. Fi'il mudhari' perbuatan yang sedang berlaku. Fi'il amar perbuatan menyuruh. Ni tengok ni. Ni fi'il apa tuan-tuan? Tentulah fi'il mudhari' tuan-tuan. Kalau fi'il madhi kami telah tulis. Betul ke tidak? Fi'il madhi. Kalau fi'il amar, tulislah oleh engkau. Tu baru fi'il amar, suruh kan. So inilah fi'il mudhari' tuan-tuan Okey, kalau fi'il mudhari', okey nanti saya nak jelaskan tuan-tuan macam mana pelajaran kita peringkat yang ketiga. Tuan-tuan dah tahu kan peringkat yang kedua, tengok apa ganti nama diri. Kemudian ganti nama diri itu rujuk pada siapa dan ada atau tidak maf'ulun bih. Tadi kita dah buat dekat nuhi tadi kan. Kejap lagi kita buat balik Kita lakukan semula. Tapi saya nak dedahkan tuan-tuan apa pelajaran pada peringkat yang ketiga nanti tahu. So peringkat yang ketiga kita akan cerita pasal nahu tau. Jadi bila nahu kita nak tengok baris. Bab nahu ni sebenarnya ialah cerita pasal baris. Jadi kita tengok hujung kalimat ni baris apa. Jadi nak tubuh. Hujung kalimat ni baris depan. Tu pelajaran kita. Okey, tuan-tuan dengar dulu. Saya percaya tuan-tuan susah sikit nak faham benda ni, tapi saya nak tuan-tuan dengar supaya tuan-tuan familiar tau. Okey, pelajaran peringkat ketiga, pelajaran peringkat terakhir tau. Ini pelajaran paling susah dalam pelajaran ilmu nahwu, tapi kalau tuan-tuan boleh faham, memang superb lah. Okey, tengok elok Fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari' kan? So fi'il mudhari' merupakan fi'il yang mabni. Saya bawa sini. Ini fi'il kan? Okey, perbuatan. Fi'il Okey, fi'il mudhari' dia termasuk dalam fi'il yang mu'rab, bukan mabni, mu'rab. Fi'il yang mabni hanyalah fi'il madhi dan fi'il amar. Solid. Semuanya dia mabni. Kalau ada pun fi'il mudhari' yang mabni, kalau fi'il mudhari' itu ada dilekatkan dengan nun niswah ataupun nun taukid. Apa dia nanti kita bahaskan Tapi secara umumnya kebanyakannya fi'il mudhari' dia mu'rab. Apa makna mu'rab? Mu'rab tu hujung dia boleh berubah baris. Tuan-tuan boleh baca tadi yaktubu kan? Tuan-tuan boleh baca naktubu sorry. Kita boleh baca naktubu, kita baca naktuba dan kita boleh baca naktub. Sekali lagi.
fi'il mudhari' ialah fi'il, satu-satunya fi'il yang boleh kita ubah-ubahkan baris hujung dia. Jadi maknanya fi'il mudhari' kita jumpa tadi naktubu kan, dia boleh baca naktubu macam dekat sinilah naktubu. Tapi dia boleh berubah jadi naktuba. Dan dia boleh berubah menjadi naktub juga. So hujung dia boleh bu, ba dan mati naktub. Okey, bila masa dia baris depan, bila masa dia baris atas, bila dia masih baris mati. Okey, dengar tuan-tuan. Ini pelajaran peringkat ketiga tau. Dengar elok Okey, fi'il mudhari' asal-asal je naktubu. Asal-asalnya memang naktubu. Asalnya, bila masa dia berubah jadi ba ataupun mati, bila kalimat fi'il mudhari' itu sebelum kalimat itu ada salah satu daripada kalimat ni. Kalimat ni kita panggil haraf nasab, haraf-haraf yang memberi baris atas. Nasab tu memberi baris atas. So kalau ada hatta naktuba, fa naktuba, la naktuba, kai naktuba, izad naktuba, lan naktuba, an naktuba. Kalau ada salah satu daripada kalimat ni, elok-elok kalimat tu naktubu dia jadi naktuba. Okey, bila pula dia jadi naktub Ustaz? Bila di pangkal tu ada kalimat-kalimat haraf nasab pula. Ni haraf nasab. Lam naktub, la naktub, lamma naktub, la naktub, la taktub. Kalau la cegah. Jangan engkau tulis. So inilah kelompok haraf yang membaris matikan fi'il mudhari'. Ini kelompok haraf yang membaris ataskan fi'il mudhari'. Okey, kalau kalimat dua-dua ni tak ada, kalau tak ada, dia maintain keadaan asal dia marfu' lah, naktubu lah. Itu yang terjadi pada ayat kita. Cuba tuan-tuan tengok. Nampak? Mana tadi? Ni. Sebelum ni, mana ada haraf nasab ataupun haraf jazam? Wa bukan. Wa tak termasuk. Dia bukan haraf baris atas, dia bukan haraf baris mati. Dia ialah haraf dia haraf penyambung cerita kan. Dia tak termasuk dalam geng-geng yang tukar baris fi'il mudhari'. Faham tak? Jadi sebab tu tuan-tuan baca fi'il mudhari' kat sini, ujung di baris depan. Okey, saya tanya tuan-tuan faham tak? Faham kan? Faham kan? Tak susah kan? Tapi walaupun tak susah, dia ada tingkat yang tuan-tuan kena belajar satu persatu. Saya akan jelaskan tuan-tuan apa makna marfu', apa makna mansub, apa makna majzum. Lepas tu akan jelaskan tanda-tanda apa yang menunjukkan kalimat itu sedang berpangkat mansub. Adakah baris atas saja tanda mansub? Adakah jadi benda-benda tu tuan-tuan kena sampai level tu dulu satu-satu, dan baru kita boleh masuk pada perkara tersebut. Sebab tu tuan-tuan kena ikut dia punya apa kita panggil, dia punya skema pelajaran ni. Sebab tu saya nak tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan supaya tuan-tuan boleh belajar ikut tangga-tangga pelajaran macam tu. Okey, sekarang ni saya nak tanya, kita ikut macam biasalah yang macam tuan-tuan pernah belajar dengan saya peringkat yang kedua. Ini fi'il. Kalau fi'il, apa ganti nama diri dalam kalimat fi'il ini? Kami, Ustaz. Kami rujuk pada siapa? Kami rujuk pada Allah dan kerajaannya, Ustaz. Okey. Ada tak maf'ulun bih yang kena tulis? Tengok sebelah ni. Jawapannya ada, Ustaz. Mana? Apa yang? Dan kami tulis, kami catat apa yang kamu telah usahakan. So apa yang ini merupakan kalimat isim. Dia ini merupakan isim mewakili. Dia mewakili apa? Mewakili perbuatan yang kamu lakukanlah, mencuri ke, mengajar ke, mengaji ke, menulis ke, semayang ke, apa yang kamu buat, itulah yang termasuk dalam kelompok apa yang ini. Dulu masih di dunia lah. Kemudian qaddamu, apa yang telah mereka kerja. Ini ialah kalimat fi'il. Nampak fi'il ni isim kan tadi, isim mewakili. Ini ialah kalimat fi'il tuan-tuan. So kalau fi'il apa ada telah. Ini fi'il madhi. Jadi kalau fi'il macam biasa, apa ganti nama diri dekat dalam ni? Mereka, Ustaz. Mereka rujuk pada siapa? Siapa tuan-tuan? Apa yang telah mereka kerjakan? Mereka ni rujuk pada siapa? Janganlah kata Allah dan kerajaannya pula, manusia lah kan? Apa yang telah manusia itu kerjakan? So mereka ni lah. Faham tak? Mereka ni dia rujuk kepada manusia. Ada tak maf'ulun bih? Ada tak maf'ulun bih? Kat sini dalam rangkap ni tak ada. Tak ada maf'ulun bih. Apa yang telah mereka kerjakan? Yang ini ialah kalimat fi'il yang saya rasa dia tidak perlu kepada maf'ulun bih. Kalau ada, senang je nak tahu ada atau tidak. Tengoklah dalam ayat ni. Ini sampai sini kan rangkap ni kan. Dia mesti kena ada dekat rangkap tu biasanya. So tak ada, okeylah, tak adalah. Okey. Ini tak boleh bahas tentang baris sebab fi'il madhi dia mabni. Wa maknanya dan, ini merupakan kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita ataupun ataf. Kemudian athara maknanya bekas-bekas ataupun peninggalan mereka. So ni kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Athara. Tanda ataupun kesan. Cuba jawab tuan-tuan. Tanda atau kesan?
Inilah kalimat isim. Walaupun tak ada tanda alif lam, walaupun tak ada tanda tanwin, walaupun hujung dia pun bukan baris bawah, tapi tuan-tuan jangan kata, Ustaz, ini bukan isim, Ustaz, saya tak nampak tanda. Awak tengok balik ni, tanda yang menunjukkan kalimat tu kalimat isim ada berapa? Ada 4, nampak? Betul, ni tanda teknikal ni, alif lam, tanwin dan baris bawah. Tapi tengok yang keempat. Makna pun memainkan peranan menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim, nampak? So, dalam konteks ini, athar ni ialah kalimat isim. Kita faham melalui makna dia. Sebab dengan sini, kalau nanti tuan-tuan akan belajar, ini pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadi kalau syarat untuk jadi mudhaf, dia wajib kena isim, tapi dia tidak boleh ada alif lam. Dan dia tidak boleh ada tanwin, diharamkan. Yang dia boleh berbaris bawah saja. Tapi kat sini, dia tidak berbaris bawah. Sebab apa? Sebab ada sebab yang dia tidak berbaris bawah di sini. Jadi kalau tiga-tiga tanda tu tak ada, tapi makna dia ialah bekas ataupun tanda ataupun kesan. Itu menunjukkan dia ialah kalimat isim lah. Faham tuan? Okey, kemudian home. Home maknanya mereka kan. Ini merupakan kalimat isim, tapi isim dhamir, isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. Kan saya pernah jelaskan tuan-tuan, isim ada 2 jenis. Satu isim-isim yang boleh diubah baris macam kalimat athara ni, tapi ada isim yang isim juga, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi, kalau macam tu dia merupakan isim yang tak boleh ubah baris, tapi isim juga. So dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, gelarannya ialah isim ganti nama diri. Dia dekat sini tuan-tuan. Dekat pelajaran peringkat kedua ni, di isim ada gelaran dan fungsi dan isim biasa. So home tu merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi dekat sini. So semua isim yang ada kat sini merupakan isim yang mabni, tak boleh ubah baris. Okey, kemudian kita pergi kepada rangkap yang akhir. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa dan, inilah kalimat haraf ataf. Kulla semua atau segala. Ini juga merupakan kalimat isim. Tuan-tuan pernah jumpa kulli kan? Kulli. Boleh ubah baris kan? Itu kalimat isim tu. Segala ataupun semua itu merupakan kalimat isim. Kita faham melalui tanda makna dia. Kemudian syai'in ni confirm isim lah. Ada tanwin dan baris bawah di bawah. Yang syai'in maknanya sesuatu, dia juga merupakan kalimat isim. Kenapa dia baris bawah? Sebab nanti kita belajar dia mudhafun ilaih. Kemudian ahsaina kami telah hitung, kami telah hitung sama. Ada kami, ada telah. Ini merupakan fi'il, iaitu fi'il madhi. Ada telah kan? So ganti nama diri dalam fi'il ni ialah kami. Kami tetap rujuk kepada Allah dan kerajaan. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada, Ustaz. Mana dia? Hu. Sebab ada satu petua yang saya berikan. Kalau ada fi'il, tiba-tiba selepas kalimat fi'il tu ada ganti nama diri pula melekat dengan dia. So secara automatik ganti nama diri ini menjadi maf'ulun bih. Yang kena buat. Tuan-tuan tengok sini. Saya bagi tuan-tuan petua dia. Betul dia, kalau ada fi'il, kemudian lepas fi'il tu ada nya ke, dia ke, aku ke, engkau ke, dia melekat dengan kalimat perbuatan tersebut. So secara automatik ganti nama diri itu menjadi maf'ulun bih yang kena buat. Contohnya aku makan, aku memakan, nya tu yang kena makan lah. Aku melihat, nya tu yang kena lihat. Dia memanggil, ku tu yang kena panggil. Jadi kalau ada ku-nya kat ujung tu, automatik dia yang kena. Dia jadi maf'ulun bih, automatik tuan-tuan. Jadi itu petua yang saya berikan pada pelajar-pelajar lah. So tuan-tuan nampak ahsaina tu kalimat fi'il. Tiba-tiba selepas ahsaina kalimat fi'il ni ada hu melekat dengan dia. So secara automatik tuan-tuan, hu ni menjadi maf'ulun bih. Nampak? Ahsainahu. So ini ialah maf'ul, ini merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. Fi merupakan kalimat haraf, iaitu haraf jar. Dia ada dekat sini tuan-tuan. Dia ada dekat mula-mula diagram yang pertama yang tuan-tuan belajar. Tengok ni. Fi mana ni? Fi. So automatik tuan-tuan tahu fi merupakan kalimat haraf. Haraf apa? Haraf jar, Ustaz. Apa dia haraf jar? Nanti kita jumpa, kita bahas lagi. Imamin maknanya kitab. Ataupun ikutan. Jadi imamin ini, dia kan nampak imamin gambar di bawah. Kalau lah anda kata ada pelajar-pelajar nak tanya, Ustaz, kenapa imamin? Kenapa tak baca imamun? Kenapa tak baca imaman? Sebab dia fi ni. Itu kita belajar pada peringkat yang ketiga sebenarnya. Tapi ini sengaja saya sebut supaya tuan-tuan familiar dengan pelajaran tersebut lah. So fi ni kita panggil dia haraf jar. Jar maknanya baris bawah tau. So kita panggil dia haraf baris bawah sebab apa? Sebab kerja dia membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So sebab tu imamin ni baris bawah sebab fi ni. So automatik kita tahu ni ialah kalimat isim. Tanda isim di mana tuan-tuan? Cuba kita bahas. Mana tanda isim? Pandai. Tanda isim dia baris bawah dan tanwin. Dalam tanwin baris bawah kan? So ada 2 tanda isim di sini. Mubinin pun sama. Ini ialah kalimat isim.
Ada dua tanda isim kat sini. Tapi jangan lupa tahu, dua-dua ni walaupun dua-dua baris bawah tapi penyebab dia berbeza tau. Yang ni berbaris bawah tadi disebabkan oleh fi ni kan. Mubin yang dia baris bawah bukan sebab fi. Yang sebab fi ni saja. Dia baris bawah sebab dia merupakan mausuf dan sifat dengan ni. Apa dia mausuf sifat? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas boleh sampai peringkat yang ketiga. Itu semua pelajaran peringkat ketiga. So ada pelajaran tadi saya campurkan pelajaran pertama, kedua dan ketiga supaya tuan-tuan familiar lah. Kalau benda tu kita tak sampai, nantilah bila-bila kita boleh sampai. Tapi kalau tuan-tuan nak cepat dan tuan-tuan nak dengan penerangan yang terperinci dan ikut dia punya peringkat satu persatu tangga dia, tuan-tuan join kelas dengan Al-Furqan. Okey tuan-tuan, apa sebenarnya yang Allah Taala nak daripada ayat ni? Apa yang Allah Taala nak? Yang tuan-tuan boleh fikir dan bayangkan ajalah, kita balik kat ini. Bagi tuan-tuan nampak semula, saya nak dengar tuan-tuan punya pandangan. Apa sebenarnya yang Allah Taala nak dari ayat ni? Okey. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Dan kami tulis apa yang mereka telah buat dulu dan kesan-kesan daripada perbuatan mereka. Dan tiap sesuatu kami kumpul tulisan itu di dalam kitab yang nyata. Apa yang Allah Ta'ala nak ni bagi orang kita? Kami hidupkan orang mati, kami tulis apa yang mereka lakukan dan kesannya, dan kami kumpul dalam kitab yang nyata. Okey, apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat ni tuan-tuan? Wallahu alam lah. Saya pun boleh bagi pandangan saya, dan tak semestinya pandangan saya itu yang paling baik, tapi yang penting tak ada pandangan yang salah, insya-Allah semua betul tuan-tuan ni. So pada saya lah, pada saya wallahu alam, pada saya Allah Subhanahu Wa Taala encourage kita supaya kita lakukan sesuatu yang membawa kesan yang baik. Allah alam, tuan-tuan boleh bagi pandangan yang lain yang lebih baik. Tapi pada saya mungkin Allah Subhanahu Wa Taala tu dia tengah encourage kita supaya kita ni bijak dalam melakukan satu-satu perbuatan ataupun memilih amalan. Allah nak kita memilih amalan yang membawa kesan baik selepas itu. Kalau ada dua amalan baik yang tuan-tuan nak buat, pilih amalan yang boleh memberikan kesan yang baik. Contohnya, ni contoh katalah tuan-tuan ada RM1,000 contohnya. Jadi RM1,000 ni tuan-tuan ada pilihan untuk bagi A ke ataupun bagi B. Contohnya bagi A kita bagi orang makan. Kita bagi orang makan. Kita nak buat kenduri, nak panggil orang makan. Dapat pahala insya-Allah. Sebabnya antara pahala yang Allah Taala paling suka sekali ialah bagi orang makan. Kita ada RM1,000, kita nak panggil orang, saudara mara jiran tetangga kita datang makan. Okey, dapat pahala. Tapi RM1,000 ni kita bagi kepada sebuah masjid yang nak dibina contohnya. Jadi kita nilai kat situ dua-dua ni. Jadi kalau kita nilai, kita bagi panggil orang makan, kita tak panggil pun dia makan juga kat rumah dia. Tuan-tuan kawasan perumahan tuan-tuan tak panggil orang makan, dia pun makan juga kat rumah dia kan. Okeylah, tuan-tuan boleh dapat pahala dengan perbuatan sebut. Tapi kalau tuan-tuan bagi pada masjid tu sedang dibina dan mereka memerlukan RM1,000 tu untuk beli kapet ke apa kan, untuk bina apa-apa saja kat situ kat dalam masjid kan. Jadi tuan-tuan bagi kat situ. Jadi sekarang ni dua-dua tu ada kebaikan. Tapi kalau tuan-tuan bagi orang makan, orang tu doakan tuan-tuan, mungkin okeylah, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan bagi pada masjid tadi, dia punya pahala tu akan dapat makan lama. Investment dia lebih baik. Jadi ini antaranya Allah SWT mungkinlah nak ajar kita kena bijak dalam beramal. Buatlah amalan yang kebaikan dia itu berterusan. Tuan-tuan nak pergi mancing dengan kawan-kawan, okeylah, itu sebagai riadah dan sebagainya kan. Dengan tuan-tuan nak aku tak boleh lah hari ni sebab nak aku minta aku tolong ajar dia something, mengaji ke ataupun ajar something yang dia perlu tahu kan. Jadi kau pergi dulu lah, nanti aku ikut. So kita settle kan kita punya pelajaran anak kita ni, sebab pelajaran yang kita nak ajar ni sangat penting yang boleh dibawa. Contohnya anak kita tanya, boleh tak bagi tahu dengan saya, boleh tak bagi tahu apa makna hadis dhaif tu? Selalu adik dengar hadis dhaif apa kan. Jadi nanti ayah tak ada time sebab benda ni panjang ayah nak ceritakan macam mana boleh jadi dhaif. Nanti ayah ceritakan. So dalam masa yang sama kita terpaksa kena buat benda lain juga ataupun orang ajak kita buat satu yang lain. Walaupun benda tu pahala dia banyak, contohnya jom kita pergi dengar ceramah. Kita pergi dengar ceramah dekat situ. So ceramah bagus, tak ada masalah. Tuan-tuan pergi dengar ceramah tu dapat pahala besar. Malaikat lindung kita okey. Tapi dalam masa yang sama kat rumah Tapi dengan sebab kita ajar anak kita hadis, apa makna hadis dhaif ni, kita ceritakan bagaimana hadis tu bermula dan sebagainya. So anak kita berminat untuk belajar hadis contohnya. Tuan-tuan bayangkan
Dan bila anak kita belajar hadis, dia boleh pertahankan keturunan kita daripada melakukan perkara bid'ah contohnya kan. Jadi tuan-tuan tengok mana yang lebih baik. Dua-dua baik. Jadi kita pilih yang asar dia tu lebih panjang. Kesan daripada amalan kita tu, kesan baik dia panjang. Yang sama lah macam benda jahat ni, tak cilah tuan-tuan tahu lah kalau benda jahat kan, ajar orang buat jahat, lepas tu dia buat jahat, nanti kita dapat dosa kan. Tapi ni kita cerita dari sudut positif tuan-tuan. Wallahualam, tuan-tuan boleh keluarkan apa yang tuan-tuan bayang dan fikirkan, dan boleh share dalam grup insya-Allah ataupun dalam komen tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan insya-Allah nanti kita akan jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.